Mungkin 2024 ialah tahun terakhir kita berada di dunia ini. Mungkin, Allah alam. Only Allah knows the answer, correct? Only Allah saja tahu jawapannya. Dan kalau tanya saya, am I ready? InsyaAllah. Sebab hidup kita bukan milik kita. Jangan sangka hidup kita ni everything is ours. No. This life, hidup ini ialah yang Allah pinjamkan kepada kita sebentar. This life doesn't belong to you, my dear brother. Mata yang kita lihat doesn't belong to you. Allah give it to you. Okay? So semua yang kita ada is only belongs to Allah. So sementara kita berada di sini, tuan-tuan dan puan-puan, apa kita buat? Just come back to the 8 tahun punya cerita ni. Yeah? Why I decided, kenapa saya betul-betul membuat keputusan untuk betul-betul berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam berlaku dalam kehidupan di dunia ini, betul tak? Ya, kita melihat bagaimana fitnah disebarkan kepada ramai sahabat kita, walaupun di kalangan kita di akhir zaman ini. Pembaruan 2024, jangan sebarkan apa-apa yang kita rasa kita memang tak tahu. Do not do that. Kalau benda orang cakap kat saya, okey lah, cakap dengar je lah. That's it. Ya. And ini meluas, betul tak? Dan bagaimana dia boleh hurt kita? Bila kita sebarkan satu fitnah, tuan-tuan dan puan-puan, adakah dia dosa ke? Kita dapat pahala. Dosa ke pahala? Dosa. So kenapa kita nak sebarkan lagi? Ya, kalau kita tak tahu ke, lagi baik kita, ya Allah, ya, kita doakan kepada mereka, siapa-siapa pun. Ya, ini yang terbaik. Sebab apa? Hati kita ni dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, sangat berbolak-balik, betul tak? Ya, sangat berbolak-balik. Hari ini kita datang masjid, kita keluar daripada sini, mungkin hati kita dah tak ada kat agama dah. Mungkin we are doing something else. Ya, dan ini boleh berlaku. Sebab itu kehidupan kita sentiasa kita kena meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. So pembaruan 2024, kita meminta petunjuk only to Allah. I masih ingat masa saya bermula untuk beriman, beramal dalam agama, Allah letakkan saya immediately. Saya meminta sentiasa. Bila saya keluar daripada rumah, saya akan doa, ya Allah, hari ini I'm just gonna mengikut perancanganmu, ya Allah. Every day. So we have to change. Kita kena, hari ini bagaimana agama kita ni, saya minta maaf saya nak cakap, agama kita hari ini kita tidak melihat agama tu sangat penting dalam hidup kita. It's just like macam tadi saya cakap lah, mungkin 2080, 80-20 macam tu. Bagaimana saya tahu? Senang je cerita. Orang-orang yang berkhidmat untuk agama hari ini, di mana masjid, di mana surau dan sebagainya, bagaimana kita menjaga mereka? Senang. Ada seorang saya lihat post dia hari ini, dia berkhidmat full time tau, sebagai imam. Saya tak tahu mana. Gaji dia sebulan tak sampai 1,000. Masya Allah. So pembaruan kita pada 2024 memberi keutamaan, memberi keutamaan kepada mereka-mereka yang betul-betul berkhidmat untuk agama. Seorang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu kepada kita, yang mengimamkan kita dan sebagainya. Boleh? Ya, insya-Allah. Ya, so kita utamakan benda. So dalam perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan,
So kita melihat hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang berlaku dalam agama yang kita sendiri kena mengubah kehidupan kita. So bercerita tu salah satu bab lah. Kita dah cerita dah benda ni. What is next is your action. Kita latih diri kita. Ya, masa saya masih ingat bila pada satu ketika tu nak pergi masjid pun susah. Ya, betul tak? Ya, ada ketika ni saya rasa macam berat sangat. So kita kena latih diri kita. Nak istiqomah, latih diri kita. Ya, cuba hari ni kita pergi 3 waktu. Besok tambahlah lagi. Jangan ke belakang. Ya, kadang-kadang kita dah dengan kerja dan sebagainya tak sampai masjid pun. Betul tak? So hari ni tuan-tuan dan puan-puan, pembaharuan lagi satu yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan pada 2024 ialah untuk membawa keluarga kita ke masjid. Anak-anak kita, mana anak muda hari ni? Anak-anak kita ni, kita sendiri, alhamdulillah, Allah beri kesempatan untuk kita berada di surau hari ni, betul tak? Syukur tak? Alhamdulillah. Kita dapat pahala, Masya Allah. Alhamdulillah. Tetapi seperti saya tanya tadi, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Adik-beradik kita? Jiran kita? Yang belum sampai ke masjid dan ke surau. So 2024 ataupun kita tak peduli. Ataupun kita tak peduli, tak apalah, hang punya cerita lah. So 2024 tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba pegang tangan mereka ni. Macam mana? Ada orang tanya saya tau. Macam mana? Ada orang tanya, macam sahabat mualaf kita semua, ada yang tanya. Ada orang ni, memanglah kita ada pesen macam-macam kan, di kalangan umat Islam kan. Macam mana betul-betul nak bawa dia pergi ni? Boleh tak bagi saya tips? Tips senang dia, tips dia. Tips dia yang pertama, kita doa, minta pada Allah dulu. Again back to apa yang saya cakap dari awal. Hari ini kita ingat dengan kudrat kita, kita boleh mengubah seseorang tu. Pernah tak cuba? Kita dengan kudrat kita tau. Kita cakap aku nak betul-betul nak tarbiyah dia, pergi tarbiyah. Tetapi you cannot, because Allah is not with you. You tak minta pada Allah. Sebab tu sebelum saya pergi jumpa dengan sesiapa, sebelum saya jumpa dengan non-Muslim, sebelum saya nak jumpa dengan sahabat-sahabat kita yang perlukan sedikit, yang bermasalah, I ask Allah first. Untuk permudahkan, untuk buka hati mereka, ya Allah, supaya mereka boleh terima. So sebelum kita jumpa kawan kita yang masih tidak beramal, masih tidak beriman pada Allah, atau keluarga kita, kita minta pada Allah, ya Allah. Because there's nothing, no one yang boleh bantu dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita minta pada Allah. Then janganlah kita direct terus kan. Ya, kadang-kadang kita pun straightforward kan, betul tak? Kita ada ilmu. Terus pergi bantai dia. Kau ni kenapa tak pergi solat? Kenapa tak pergi masjid? Kan, betul tak? Ya. So cara yang terbaik senang je. Ajak dia, okey, jom kita pergi minum kopi kejap. Ini tips ya, saya bagi ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan selalu saya kalau terjumpa saya kat kedai ke mana dengan tengah borak tu, adalah something tu. Nak bawa seorang tu nak pergi masjid sambil-sambil tu. So bawa dia pergi ke kedai, tengah minum ke, makan ke, almost azan time. Mungkin dalam 45 minutes nak azan ni, kita pun dah tahu dah. Nak azan dan 45 minutes tu. Duduk sambil-sambil tu santai, tanya dia apa masalah dia, kenapa, sebab ada banyak orang. Dan inilah yang kita nak buat tuan-tuan dan puan-puan. 2024 ni kita mengimarahkan masjid dan surau kita. Ya. Sebab itu baru kita boleh appreciate agama tau. Betul tak? Baru kita rasa Masya Allah.
I want to do something for the ummah. Saya nak buat sesuatu untuk agama ni. So bawa dia pergi minum. Sambil-sambil minum tu tanya dia. Sebab hari ni, seperti saya cakap tadi, ramai daripada kita mengambil pendirian untuk buruk sangka kepada manusia lain. Kenapa dia tak solat? Oh, dia ni memang tak boleh pakai. Betul tak? Kita punya mentality kadang-kadang macam tu. Kenapa dia ni? Dia ni drug addict lah, tak boleh solat. Siapa kata? Ya, siapa kata? Sebab tu dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, wajib untuk kita solat. Tak kisah kita ni seorang pembunuh, kita ni seorang apa pun, tapi wajib untuk kita solat. Kita ambil pendirian tu tau. Sebab apa? Bila dia solat, Allah is working on him.